Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, radina billahi rabba, kami semua dalam dewan ini redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin rasulah, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Syukur pada Allah malam ni dapat hadir dalam dewan yang luas. Ini majlis ilmu. Kita hadir majlis ilmu untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kami hadir pada malam ini, wahai Allah, maka Kau ampunkanlah dosa-dosa kami pada malam ini dalam dewan ini. Kau keluarkanlah kami daripada kejahilan kepada kebenaran, dan bimbinglah kami, wahai Allah, sehinggalah kami mendapat redha dan juga masuk ke dalam syurga Firdaus satu hari nanti, insya-Allah. Ini kali pertama saya sampai ke Brunei Darussalam. Alhamdulillah, saya rasa tempat penuh dah dan orang ramai lagi di belakang. Tu nak duduk di mana tu? Atas pentas ni kosong. Nganjur bagi ke? Orang perempuan tak boleh lah, orang lelaki je. Kalau nak duduk di sini, isteri saya saja. Tadi tengok saya datang tadi, kenderaan masih banyak kan, tapi tempat dah penuh. Wallahu alam, kita tengok macam mana disusun oleh pihak penganjur. Alhamdulillah, kita berada di atas muka bumi Allah yang sementara. Tuan-tuan, puan-puan, tengok kanan, tengok kiri, tengok depan. Ada di kalangan ahli keluarga, ada kawan-kawan, ada jiran. Mereka ini tidak boleh diubah. Yang mana yang kita tengok itu ayah kita, itulah ayah kita sampailah dalam syurga. Tuan-tuan tengok, ingat wajah ibu, itulah ibu tuan-tuan, sampailah tuan-tuan masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan bayang muka suami, tuan-tuan bayang muka isteri, muka anak-anak, itulah suami, isteri dan anak-anak yang takkan diubah. Sampai bila-bila, sama ada orang itu masuk ke dalam syurga ataupun masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Kalau isteri, kalau suaminya kafir, kalau suaminya mati dalam keadaan banyak dosa,
tidak Islam, kufur, maka dia orang yang saleh, si isteri orang yang salihah. Isteri masuk syurga, suami masuk neraka. Begitu juga sebaliknya, kalau si ayah seorang yang bertakwa tetapi anak tidak menuruti perintah Allah. Ayah orang baik, ayah selalu ke masjid, ayah tidak menyakiti siapa-siapa di kalangan sanak saudara, tetapi anak seorang yang minum arak, anak tidak mengerjakan solat, maka anak itu tidak akan kelihatan di dalam syurga. Dia akan berada di satu tempat lain, wal'iyadzubillah. Tempat itu, negara itu adalah negara, namanya negara api. Semuanya api, lantainya api, dindingnya api, tanahnya api, minumannya besi yang telah pun dileburkan. Itulah tempat yang dinamakan oleh Allah An-Nar, yang keliling dan seluruhnya adalah api, wal'iyazubillah. Malam ni kita masih hidup. Esok mungkin ajal salah seorang daripada ramai yang ada dalam dewan ni. Wallahu a'lam. Boleh jadi sebulan lagi saja ajal dia, tapi malam ni dia masih boleh mendengar ceramah, masih boleh menyebutkan La ilaha illallah, satu kalimah yang akan membuatkan seseorang itu berada dalam syurga insya-Allah. La ilaha illallah, satu kalimah yang akan menghalang seseorang itu dari kekal dalam neraka insya-Allah. Malam ni kita berada di atas bumi sementara. Bumi ini akan hancur, dewan ini akan hancur, negara-negara di dalam dunia akan hancur, bukit bukau yang tuan-tuan tengok akan kehancuran selama-lamanya. Langit-langit itu akan digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, dan kita tidak akan lagi melihat bumi dan dunia ini buat selama-lamanya selepas kiamat nanti. Selepas mati kita ke alam barzakh. Selepas mati kita ke alam barzakh. Beberapa hari lepas, ibu kepada kawan saya meninggal di Perak. Dia kata dia sedih. Saya faham perasaan dia. Bila ibu dia meninggal, dia sedih, saya faham. Sebab saya juga pernah kehilangan ayah kandung saya. Bila hilang ayah, kematian ibu, kematian ayah ni dia lain. Dia gegaran badan kita tu lain. Keadaan roh kita tu jadi lain. Walaupun kadang-kadang kita tak rapat sangat dengan ibu dengan ayah kita. Lebih-lebih lagi suami, isteri ataupun anak kita yang meninggal. Kesedihan itu melampau. Bukan tak boleh sedih, tapi dia akan datang sedih yang banyak, maksud saya. Bila kawan saya kata ibu dia meninggal, dia kata dia sedih, tak ada semangat. Saya kata, ibu kamu tu hilang selama-lamanya ke? Saya kata kat dia begitu. Dia pun termenung sekejap, dia kata tak tahu. Saya kata, ibu kamu berpindah alam, bukan binasa. Ibu kamu bukan hilang, rosak, binasa. Dia berpindah alam, dan dia wujud di alam sana. Sekiranya kamu meninggal esok, maka kamu boleh berjumpa dengan dia di alam sana. Sebab roh boleh berjumpa di alam barzakh. Boleh berjumpa.
Boleh melihat seperti mana tuan-tuan tengok saya malam ni. Roh di alam barzakh itu boleh berjumpa. Sekiranya berada di tempat yang sama, iaitulah di taman syurga. Iaitu berada di taman syurga. Di barzakh ada dua pilihan sahaja. Taman syurga, lubang neraka. Taman syurga, belum lagi syurga. Lubang neraka, belum lagi neraka. Tetapi di taman syurga sudah ada keindahan alam. Ada, indah, dia cantik. Dia bukan kita berada pada kotak gelap seorang diri, bukan. Kita berada pada satu alam yang cantik, satu alam yang sangat indah, tenang, damai, bahagia. Tetapi dia belum syurga, sebab barzakh belum akhirat. Barzakh bukan akhirat, dia gerbang kepada akhirat. Minta diam sikit yang ni, yang duduk belakang tu. Saya cikgu sekolah, kalau orang bising saya ni, walaupun penganjur. Okey. Lubang neraka belum akhirat, belum neraka. Tetapi sudah ada tempat-tempat penyiksaan. Dah ada. Dia baru muqaddimah di neraka. Antara yang Nabi pernah cerita dalam hadis sahih, Nabi dibawa melihat alam barzakh dengan mata kepala, tetapi di alam mimpi Nabi melihat sebuah rumah yang sangat besar. Di atasnya ada tempat keluar asap. Di dalam rumah itu ada lelaki-lelaki dan wanita-wanita yang telanjang. Ini barzakh, belum neraka. Di dalam bangunan yang besar itu ada lelaki-lelaki dan wanita-wanita yang telanjang. Dan di lantai bangunan yang di luas itu penuh dengan api yang sedang marak, sedikit demi sedikit. Ketika mana api itu menjulang, maka melompat-lompat dan melantun-lantunlah lelaki dan wanita-wanita telanjang di dalam rumah itu. Lalu tanya Nabi SAW, "Wahai Jibril, siapa dalam rumah tu? Apa dosa yang mereka lakukan?" Jibril kata, "Ya Rasulullah, di dalam rumah itu adalah tempat penyiksaan di alam barzakh kepada umat-umat kamu yang berzina di atas muka bumi Allah satu ketika dahulu." Wahai Jibril, sampai bila mereka akan diazab, dibakar dalam bangunan tertutup begitu? Jibril kata, sehingga Israfil tiup sangkakala yang kedua. Setiap kali api itu menjulang, dia akan menjulang bersamanya lelaki-lelaki dan wanita-wanita yang di dalam bangunan itu. Keluargaku, perjuanganku. Saya tak lari tajuk. Malam ni tajuknya keluargaku, perjuanganku. Tapi kita muqaddimah dulu sejam. 11.30 kita baliklah. Awal lagi ni. Saya ceramah tak panjang, 1 jam saja. Tadi saya melawak. Keluargaku, perjuanganku. Ahli keluarga yang duduk di taman syurga takkan berjumpa dengan ahli keluarga yang duduk di lubang neraka. Tak jumpa. Ahli keluarga yang duduk di taman syurga
dia tak boleh selamatkan ahli keluarganya yang berada di lubang neraka walaupun 10 saat, untuk dikecualikan daripada penyiksaan yang berat itu. Tak boleh. 10 saat pun takkan dibenarkan. Maka di sinilah keluargaku, perjuanganku, bukan di alam barzah. Keluargaku, maruahku, keluarga aku, perjuangan aku adalah di atas dunia yang masih dan sedang diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan anak-anak perempuan kita yang pakai pakaian ketat, sekiranya mereka masih di atas muka bumi Allah, maka masih ada ruang dan peluang. Kita bayangkan wajah anak-anak kita yang meninggalkan solat. Kalau tak suruh tak solat, kalau suruh baru solat, sehari solat 1 waktu, sehari solat 2 waktu saja. Maka peluang Allah masih bagi ketika saya dan tuan-tuan dalam dewan ini, kita masih bernafas dan masih melihat dan mendengar. Itu keluargaku, perjuangan aku. Sebab kalau Allah berikan dan rezekikan 3 orang anak kepada kita, 3 orang itulah anak kita sampai selama-lamanya. Takkan boleh diubah oleh siapa pun. Sekiranya ketiga-tiga itu adalah ahli syurga, ketiga-tiga itulah yang akan kita lawat. Mereka akan lawat kita, makan sekali, berkelah sekali, keluar sekali, bersembang sekali, seperti mana kehidupan di atas muka bumi ini. Tuan-tuan pergi tempat yang menarik, pergi dengan semua ahli keluarga, suami pergi, isteri pergi, anak-anak pergi, 5 orang. Sampai di tempat yang best tadi, di Switzerland sebagai contoh, anak kita yang sulung lintah jalan, kena langgar dengan kereta. Percutian kita seminggu. Percutian kita seminggu. Hari pertama sampai, anak sulung lintah nak pergi ke kedai sebelah, kena langgar dengan kereta. Apa makna percutian tuan-tuan yang seminggu tu? Tuan-tuan nak teruskan sampai hari ke-7? Percutian itu menjadi hambar sebab seorang telah pun patah pinggang dan kakinya. Itu baru percutian seminggu dan anak kita hanya patah pinggang dan paha. Apatah lagi kalau kita masuk syurga selama-lamanya tetapi anak kita berada dalam neraka. Suami kita berada dalam neraka. Isteri kita berada dalam neraka, wal'iyadzubillah. Ibu yang kita sayang berada dalam neraka, wal'iyadzubillah. Termenung kita dalam syurga, duduk kita dalam syurga. Nikmat apa yang tuan-tuan nak rasa dalam syurga kalau ahli keluarga yang lain berada dalam neraka? Tuan-tuan nak rasa nikmat apa tuan? Sebab itu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Bentengi dan peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Biarlah mereka membenci kamu, kerana kamu setiap hari menegur mereka supaya melakukan ketaatan kepada Allah. Biarlah mereka tak suka untuk berjumpa dengan kamu, kerana setiap hari kamu menegur mereka dari melakukan kemungkaran dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah 30 tahun dia benci dan tak senang kalau jumpa kita, asalkan nanti selama-lamanya boleh tinggal sekali dalam syurga Firdaus, insya-Allah. Dia barzah boleh jumpa,
kalau kedua-dua kita, suami isteri, duduk di taman syurga, boleh berjumpa, sembang. Ini ada hadis tuan, ada hadis. Iaitulah roh-roh ke barzakh, dia boleh berjumpa dan akhirnya dia bertanya khabar. Dan dia bertanya pula apa yang berlaku di atas dunia. Sekiranya yang baru masuk tadi adalah roh yang dia kenal, orang kampung dia, orang taman dia kata, pakcik ni AJK surau ni mati pula. Rasanya muda lagi. Dia pun pergi jumpa, pakcik khabar, sihat, alhamdulillah. Mati pakcik? Matilah tu yang duduk di sini. Tanya pula mati. Subhanallah. Yang tu tak ada hadis lah. Yang tu perbualan nak sedapkan ceramah. Yang betul-betul memang berjumpa dan memang tanya, itu betul. Yang bertanya keadaan keluarga, pakcik macam mana pakcik, isteri saya macam mana pakcik? Oh, isteri kamu alhamdulillah dah kahwin lain. Yang tu pun tak ada hadis. Tapi kita akan bertanya. Kita akan bertanya perihal keluarga kita, kereta kita siapa ambil, rumah kita. Oh, rumah kamu alhamdulillah, anak-anak kamu semua dah beli rumah. Rumah kamu dia bagi buat tahfiz. Alhamdulillah, anak tak berebut. Datang orang lain pula macam anak-anak saya pakcik, oh anak-anak kamu bergaduh sama-sama mereka. Sebab berebut satu kereta saja, bergaduh. Sampai hari ni 4 beradik tak bercakap satu sama lain. Wal'iyadzubillah. Kita akan bertanya, apa berlaku kebun saya pakcik? Kemudian ditiup sangkakala. Bila tiup sangkakala, semua berpisah. Tuan-tuan bayangkan dalam dewan ini 2,000 orang. Yang di hujung sana sekali saya dah tak nampak muka. Dah tak boleh nampak muka, baru 2,000. Kalau 1,000,000, subhanallah. Ketika semua orang dikembalikan tulang belulang, darahnya, dagingnya, membentuk semula tubuh badannya seperti mana yang dia lihat pada malam ini, dengan warna kulit yang sama, tubuh badan yang sama, nama yang sama, mata yang sama, mulut yang sama, tangan yang sama, ketinggian yang sama, berat badan yang sama. Kita akan dikembalikan tubuh kita yang telah hancur itu. Ini. Sama. Yang pendek-pendek lah, yang gemuk-gemuk lah, yang hitam-hitam, yang putih-putih. Tuan-tuan jangan risau, sebab bila masuk syurga Allah tukarkan. Yang masuk neraka pun Allah tukar dan hodohkan. Yang masuk syurga kesemuanya menjadi tampan, kesemuanya menjadi cantik. Nak faham menjadi tampan, menjadi cantik hari ini, tuan-tuan tengok yang boleh buat semua. Pembedahan hari ini boleh ubah semua benda. Warna kulit boleh ubah. Maka Allah akan ubah. Jangan risau. Semua tampan, semua cantik. Ahli syurga. Ahli neraka tubuhnya dibesarkan oleh Allah sebesar-besarnya. Giginya sahaja ahli neraka, giginya sahaja sebatang, setinggi bukit Uhud. Orang yang pernah pergi umrah, bukit Uhud tinggi. Saya tak ingat, hari itu saya dah baca dah ketinggian dia, melebihi 500 meter. Gigi ahli neraka, itu baru giginya.
badannya begitu lebar. Kerana sekiranya sebelah tangan dibakar api, dengan seluruh tubuh dibakar api, yang manakah yang lebih tersiksa? Jawapannya seluruh tubuh dibakar api itu lebih tersiksa, kerana lebih banyak kulit yang merasakan kepanasan api itu. Lalu Allah lebarkan tubuh penduduk neraka supaya banyak kawasan yang merasakan kesakitan api. Wal'iyadzubillah. Kita berjalan menuju mahsyar, jauh. Berjalan menuju ke mahsyar. Tadi saya sebut 2,000 orang dalam dewan ni. Hujung dewan tu dah tak nampak muka dah. Tak nampak dah. Baru 2,000 orang. Hari ni 22 di atas muka bumi hari ni, daripada utara ke selatan, barat ke timur, ada lebih kurang 8 bilion manusia. 8 bilion manusia, belum jin, belum binatang, belum syaitan, belum malaikat. 8 bilion. Tuan-tuan bayangkan 8 bilion ini kalau berdiri sahaja dalam Brunei, bukan buat rumah, berdiri sahaja. Tuan-tuan, berdiri sahaja 8 bilion ini dalam Sabah, dalam Sarawak, dalam Brunei, tak muat. Berdiri sahaja. Subhanallah. Luas mana mahsyar itu? Keluargaku, perjuanganku, waktu tu apa nasib anakku? Semua orang sayang anak. Kita ada anak kecil kan, sehari baru datang, teringat dah. Dah teringat dah anak. Dah minta dah terus isteri hantar gambar, video. So, kalau boleh video panjang sikit nak tengok anak tu main. Baru sehari. Subhanallah. Subhanallah. Di mahsyar nanti Allah cerita, bukan 8 bilion itu yang akan berimpun, tetapi manusia daripada yang terawal, yang pertama Adam alaihissalam, sampai yang terakhir. Tuan-tuan bayangkan berapa ratus bilion manusia. Dan jangan terkejut, bukan manusia sahaja. Allah sebut bahawasanya di mahsyar nanti jin akan dibangkitkan berdiri bersama kita. Bercampur-campur, ada jin, ada syaitan, ada manusia. Itu dah tak terkira dengan angka. Sudah tak terkira dengan angka. Bilangan jin, bilangan syaitan. Syaitan lain tuan-tuan, jin lain. Sebab jin ada yang Islam, ada yang tidak Islam, tetapi syaitan kesemuanya kafir. Syaitan. Sudah tak terkira angka. Tiba-tiba Tuhan sebut pula dalam surah Takwir, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat, sampai ayat wa idzal wuhushu husyirat. Tuan-tuan tahu apa maksud dia? Binatang-binatang juga akan kami kembalikan tulang belulang mereka. Binatang-binatang akan kami kembalikan daging dan darah mereka, kemudian dihimpunkan bersama kalian di mahsyar. Allahu Akbar. Kalau hari ini manusia 8 bilion, binatang bukan 8 bilion tuan. Binatang. Luas mana mahsyar itu Ustaz? Wallahu a'lam. Apakah di kanan dan kiri kita syarat keluarga kita? Tidak sekali-kali. Bercampur-campur. Allah sebut dalam Quran, surah Abasa wa Tawalla, sampai ayat Yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari itu. Ini surah yang kita selalu baca. Hari itu iaitu hari mahsyar. Seseorang itu
mungkin melihat abang atau kakak atau adiknya, kemudian dia melarikan diri daripada mereka. Bukan dia kejar dan mendapatkan mereka. Sebab hari itu adalah hari yang semua orang sibuk dengan amalan dosa, maksiat dan ibadat yang kita lakukan. Segala rahsia ketika itu sedang bermain laju dalam otak kita. Kerana sebentar lagi nama tiap-tiap orang yang di mahsyar itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Tuhan sebut di mahsyar boleh jadi kamu berselisih. Kamu berselisih dengan abang kamu, kamu nampak abang kamu. Kamu larikan diri daripada abang kamu. Abang kamu melarikan diri daripada kamu. Sesoleh apapun kamu. Kerana ketika hari mahsyar itu, hakim pada hari itu adalah yang bernama Allah Rabbul Alamin. Hari ini hakim kadang-kadang kawan kita, orang kita, peguam, jiran kita, orang yang kita bayar, orang yang kita boleh pujuk, orang yang kita boleh suap dia, orang yang boleh kita arah dia. Tetapi di mahsyar kelak hakimnya Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Kamu nak cakap dengan siapa? Kamu nak pujuk siapa? Kamu nak suap siapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala ketika itu adalah hari pengadilan dan keadilan. Sebab itu kesemua orang resah pada hari itu. Kerana setiap orang membawa jumlah dosa yang begitu banyak. Allah sebut lagi dalam ayat 35 surah Abasa wa Tawalla. Balik buka terjemah tafsir. Oh ni surah ustaz baca tadi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Surah itulah. Bawah tu ada ayat mahsyar. Tadi saya baca yauma yafirrul mar'u min akhihi. Allah sambung wa ummihi wa abihi. Apa wa ab? Itu ibu, ab itu ayah. Boleh jadi di mahsyar kamu berselisih dengan ibu kamu. Kamu nampak ibu kamu, manusia yang tak boleh dipotong kasih sayangnya. Selama apapun kita meninggalkan dia ataupun kita terpisah dengan dia, kasih sayang ibu kita kepada kita dan kasih sayang kita kepada ibu kita seperti di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dia kuat. Tetapi ketika mana saat getir mahsyar, kamu tengok ibu kamu, kamu palingkan muka. Ibu kamu tengok kamu, dia juga tidak mendapatkan kamu. Kerana dia ingin menyelamatkan nyawa dia sendiri ketika itu. Saya pernah tengok video banyak kali. Sampai hari ni tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Tuan-tuan boleh search rakaman gempa bumi di mana-mana sahaja. Di jalan raya ataupun di dalam bangunan yang ada kamera litar, rakaman. Bila berlaku gempa bumi, tuan-tuan, bila berlaku gempa bumi, sama ada yang meruntuhkan bangunan ataupun yang tidak meruntuhkan bangunan. Saya pernah rasa sekali waktu tsunami itu, tapi bukan di Aceh, di Semenanjung. Tapi waktu itu saya duduk di atas rumput. Duduk di atas rumput, tiba-tiba siren dibunyikan tepi pantai. Sebab ombak kuat nak datang. Dan kemudian berasa rumput itu, bumi itu berasa berjalan macam itu, ke depan dan ke belakang. Tapi tidaklah banyak, bukanlah 10 meter, kan, sikit je, ke depan ke belakang macam tu je. Kalau goncangan itu kuat dalam bangunan,
Ketika itu di Sungai Petani ada bangunan yang kocakan dia tu kuat. Goncangan dalam bangunan itu kuat. Selama beberapa minit, tuan-tuan yang dirahmati Allah, selepas berlaku goncangan yang kuat 7-8 minit tu, bila naik balik bangunan, bomba naik balik ke atas bangunan, ada 5-6 orang, kanak-kanak dan bayi yang ditinggalkan oleh ibu dan ayah. Itu baru gempa bumi. Tinggal terus anak. 5-6 orang, tingkat 2, tingkat 3. Kerana ketika itu setiap orang berlari untuk menyelamatkan diri masing-masing. Walaupun dia bernama ayah, walaupun dia bernama ibu. Daripada situ kita faham, bila kita baca Quran, kita tengok wa ummihi wa abih, ibu kamu akan lari daripada kamu di mahsyar, ayah kamu akan lari daripada kamu di mahsyar. Baru kita faham. Oh, macam tu. Bahkan bukan ibu dan ayah, kamu sendiri akan larikan diri daripada mereka. Wa sahibatihi wa banih. Sahibah di sini adalah isteri. Banih di sini adalah anak-anak. Semua akan melarikan diri. Kemudian habis berimpun di mahsyar, nama tiap-tiap orang dipanggil. Keluargaku, perjuanganku. Bila nama dipanggil, seorang lelaki dipanggil dan dia pun pergi ke depan. Lalu dia buka buku amalannya. Buku amalan itu, ketika di mahsyar kita dah jadi tubuh, kita dah menjadi tubuh semula. Macam ni, macam yang malam ini tuan-tuan boleh sentuh ni, macam ni, tuan-tuan boleh sentuh. Di mahsyar nanti begitu balik. Tuan-tuan boleh sentuh. Mata tuan-tuan akan berkedip. Tuan-tuan menelan air liur. Sama seperti dalam dunia ni. Kemudian nama tuan-tuan dipanggil. Orang-orang yang mati dalam keadaan dosanya lebih banyak. Kebiru-biruan kulit tubuhnya. Kerana merisaukan apa yang akan jadi sebentar lagi ketika nama dia dipanggil. Ketika nama dia dipanggil, lalu ditimbanglah satu persatu amalan dia. Bermula daripada hari pertama dia baligh, maka solatnya dikira, bacaan Qurannya dikira, sedekahnya dikira, mengambil hak orang dikira, membohong orang dikira, sampai berapa puluh tahun. Kalau dia mula umur 12, dia baligh. Umur 12, 1 hari. Umur 12, 2 hari. Umur 12, hari yang ketiga dibentangkan. Umur 12, hari yang keempat dibentangkan. Umur 12, hari kelima dibentangkan. Hakimnya bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang boleh mengambil peguam di mahsyar. Ni saya bocorkan maklumat ni. Tertarik ke? Duk cerita syurga ni. Air kosong je, tak apalah. Terima kasih. Ni orang panggil bidadari pula apa? Laki. Kalau lelaki dia panggil rilman dalam syurga. Rilman, tukang basuh kereta kita, tukang gunting kupit kuku kita, tukang urut kita. Rilman, yang kanak-kanak lelaki. Bismillah. Alhamdulillah. Sedap air tebu ni. Di mana kita tadi? Masuk neraka semula ke? Mana tadi? Apa dia tadi? Ya? Peguam.
Hadis Nabi banyak, rahsia juga sangat banyak. Beruntunglah orang yang tidak meninggalkan pengajian agama tiap-tiap hari. Kuliah kena dengar tiap-tiap hari, terutamanya tentang perincian di barzakh, perincian di mahsyar, perincian syurga dan neraka. Rupanya ada peguam yang boleh dilantik. Ada orang bila nama dia dipanggil, dia pun berjalan. Seperti mana tuan-tuan berjalan masuk ke dalam dewan tadi, begitulah kita berjalan menuju ke tempat yang ada satu alat namanya mizan. Alat itu akan dilihat oleh mata ini. Nampak Ustaz? Nampak. Macam mana tuan-tuan tengok kamera ni, mizan itu akan dilihat seperti kita melihat kamera ni malam ni. Kemudian bila dikeluarkan amalan kebaikan kita, kita akan nampak ketulan pahala dan dosa itu. Boleh nampak. Ini hadis sahih. Boleh nampak ketulan longgokan, sehingga ada pahala yang membentuk seperti gunung-gunung ganang yang bertindan-tindan. Dan begitu juga ada orang yang ketulan dosanya membentuk lautan yang luas dosa. Dan ada orang sebelum ditimbang amalan, namanya dipanggil, dia pun datang ke depan, lalu dikeluarkan buku amalannya. Tiba-tiba datang 2 orang ketika itu, orang berdiri di sebelahnya. Kedua-dua orang itu bernama Al-Baqarah dan Ali Imran. Mereka adalah surah, tetapi datang dalam rupa bentuk orang. Dan kedua-dua itu akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa satu perkataan pun yang perlu disebutkan oleh tuan dia. Dia tak payah cakap. Al-Baqarah dan Ali Imran yang akan datang kepada mereka-mereka yang hidup dalam keadaan mencintai Quran. Tak perlu jadi mufti, tak perlu jadi qadhi, tak perlu mati syahid, tak perlu jadi ulama, tak perlu. Cukup dengan kamu mencintai Quran, cukup dengan kamu membacanya setiap hari, dan cukup dengan kamu mengamalkan isi kandungan Quran itu dalam kehidupan kamu, maka Quran itu akan datang. Quran itu akan datang diwakili oleh 2 surah yang paling panjang dalam Quran. Walaupun presiden surah-surah Al-Quran adalah Al-Fatihah, tetapi yang datang ketika itu adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kedua-duanya akan bercakap dan berhujjah di hadapan Allah, sehinggalah selesai amalan tuan itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni hidup lagi tuan-tuan, kita masih hidup. Kita masih lagi hidup. Tuan-tuan berazamlah mulai esok untuk membaca sekurang-kurangnya 1 muka Al-Quran. Cukuplah. Berazamlah mulai esok untuk membaca paling sedikit setiap hari 1 muka surat Al-Quran. Ustaz, saya tak pandai baca Quran. Yang tak pandai baca Quran, mulai esok cari guru Quran. Dan berazam dengan Allah, wahai Allah, setelah boleh baca Quran nanti, aku akan baca Quran tiap-tiap hari. Walaupun setelah sebulan kemudian selepas dia azam, Allah cabut nyawa dia, maka dia akan dibangkitkan juga dalam keadaan menerima syafaat Quran dan juga kelebihan yang saya sebutkan tadi, insya-Allah.
Umat ini adalah umat Muhammad yang kelebihannya seandainya dia berazam untuk melakukan kebaikan. Azam, bukan acah-acah. Memang berazam untuk buat kebaikan tu dan dia buat persiapan untuk melakukan kebaikan tersebut. Walaupun belum sempat melakukan kebaikan tersebut, seandainya dia sakit, Allah akan mengarahkan para malaikat, tulis seolah-olah dia telah melakukannya. Kita buat contoh, dia nak pergi semayang Jumaat, dia bawa $100 Brunei. Panggil apa, dolar kah? Ringgit? Panggil apa? Panggil duit. Memanglah, takkanlah teruk sangat saya ni. Okeylah. Dia bawa 100. Ha? Ringgit juga. Subhanallah, kan melawak-melawak. Okey, dia bawa 100 ringgit. Bawa 1 ringgit. Bawa 1 ringgit tu untuk letak dalam tabung. Saya tak tahu di sini Jumaat tabung juga ke? Sama. Kaedah yang sama. Bawa 100 itu bukan untuk goreng pisang. 100 itu bukan untuk kari pap. Dan 100 itu bukan untuk beli popiah waktu balik. Kau tak ada popiah di Brunei ni? Ada. Alhamdulillah. Tadi dia orang beli wedges kat saya makan petang tadi. Saya kata yang ni kan makanan rasmi dia orang. Kesiannya saya kata. Beli. Kena lagi penganjur kena lagi malam ni. Lain kali nak jamu saya yang bagus-bagus sebab saya akan masuk dalam ceramah. Kalau jamu wedges lah masuk dalam ceramah. Kan saya ingat nak bawa yang makanan sini kan, yang saya melawak aja. Tapi betul jugalah. Sebab sekejap lagi ada jamuan, kita tengok apa pula. Kita bawa 100 ringgit. RM1, kemudian dalam perjalanan minyak kereta habis. Memang 100 itu khusus untuk duit tabung Jumaat. Minyak kereta habis, kita pun letak minyak 100. 100 tu habis, kita letak minyak. Maka Allah mengarahkan malaikat, tulis dia telah memberikan RM100. Ini kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan sahaja niat untuk buat baik, dia berazam, maksudnya dia telah mengambil langkah untuk perkara tersebut. Kemudian habis alam mahsyar, kita pun melangkah kaki ke dalam syurga. Duduk dalam syurga. Syurga ini alam. Ada berjalan. Tuan-tuan jangan bayang syurga tu semua terbang. Saya nak sayap 4 lah Ustaz. Cantik tengok pepatung. Ada yang nak sayap lalat, ada yang nak sayap macam-macam permintaan. Itu Alice in Wonderland apa tu cerita. Tuan-tuan, dalam syurga ketinggian kita 30 meter semua orang, sebab syurga itu luas. Semua orang kacak, semua orang cantik. Boring lah Ustaz, suami saya 40 tahun dah dengan dia. Boleh tak nak suami lain? Kecil hati suami itu. Allah Ta'ala modified tuan-tuan, tampan dia, insya-Allah. Jangan risau. Semua ahli syurga, kita berjalan kaki, bermain, berenang, ada kenderaan. Setiap orang kalau diberi pilihan oleh Allah di dunia ini, kalau tiap-tiap rumah ada heli
Helikopter, nak kau tak nak? Oh, tak pernah tengok kau helikopter. Sini sebut apa? Samalah. Tiap-tiap rumah kita kalau ada heli ataupun kapal terbang kecil tu, subhanallah, subhanallah, semua orang seronok, semua orang teringin. Sebab yang tu lebih laju, lebih mudah, lebih cepat untuk sampai. Maka dalam syurga Allah sediakan kenderaannya, kesemuanya terbang. Tiap-tiap istana dalam syurga ada sungai. Semua orang nak kalau di rumah ada swimming pool. Semua orang nak kalau di belakang rumah ada swimming pool. Ada swimming pool kecil, 5 meter, 10 meter, 15. Maka Allah Ta'ala cerita dalam Quran, seolah-olahnya Allah tahu. Jannat tajri min tahtihal anhar. Di celah-celah rumah, di celah-celah istana, di depan istana kita dalam syurga, di belakang istana kita, di bawah istana kita. Seperti yang kita nak. Sungai terus, bukan swimming pool, sungai. Masya Allah. Seperti yang kita nak, disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalan dia, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpunkan kita dan ahli keluarga yang kita sayang dalam syurga? Itu persoalan dia. Maka waktu hidup di dunia ni lah, Nabi dipilih oleh Allah untuk jadi Rasul kita. Nabi dipilih oleh Allah untuk menjadi Rasul kita, menjadi qudwah kita untuk kita tiru. Sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah pemimpin terbaik dunia. Bukan kita sahaja yang melantik Rasulullah. Orang bukan Islam pun bila dia karang 100 pemimpin terhebat dunia, nombor 99, 98, 97, nombor apa? Nombor 1 akhirnya dalam buku itu diletakkan Prophet Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaib. Ajaib. Di kalangan Rasul dia presiden, di kalangan pemimpin dunia dia yang terbaik. Dia juga pernah menjadi hakim sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Dia juga pernah menjadi peniaga yang terbaik. Dia juga pernah menjadi suami yang terbaik kepada 11 orang isteri. Dia juga menjadi ayah yang terbaik sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita nak tiru Nabi? Dari sudut apa? Kamu siapa? Kamu hakim, kamu peniaga, kamu penternak. Nabi pernah menternak kambing. Kamu bercucuk tanam. Nabi pernah bercucuk tanam di perkampungan Bani Sa'ad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbaik daripada semua segi. Nabi kata khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang membuat baik kepada ahli keluarga mereka. Jangan bersikap munafik, baik dengan kawan-kawan, rakan-rakan di luar, tetapi kedekut dengan ahli keluarga, isteri dan anak-anak. Ada yang laki-laki sangat kira dengan anak-anak dan isteri, sangat kira. Dan juga jangan di luar berhias-hias di luar. Sangat wangi di luar, tapi bila balik di rumah tak boleh beza yang mana bawang, yang mana baju isteri. Allahu Akbar. Bukan perfumnya bawang, tetapi baju itu baju semalam yang masak tu dipakai semula. Yang itulah buat tidur juga.
Subhanallah. Tuan-tuan tengok Rasulullah. Saya sebut 3 contoh yang tuan-tuan pernah dengar. Saya sebut kepada tuan-tuan 3 contoh romantik Rasulullah dengan isteri-isteri yang pernah tuan-tuan dengar. Iaitulah hadis pertama. Kata Sayyidatuna Aisyah, aku pernah mandi bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami menggunakan kolah yang sama. Aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu tempat. Kita hari ni bilik air lah. Dengan menggunakan kolah yang sama. Ada orang tuan-tuan sampai malam ni tak pernah buat seumur hidup. Kalau tersilap masuk, pintu tak kunci pun kena jerkah pula. Keluar, tengok orang mandi ni, tak nampak-nampak ke orang mandi? Dah tua-tua pun gatal. Kena gatal lagi. Subhanallah. Tersilap masuk. Kok lah ada peluang nak mandi sekali. Itulah kita. Dia ada tajuk ceramah tuan-tuan, Nabi dan isteri. Kehidupan Rasulullah dan isteri. Sangat luar biasa tuan-tuan tengok. Kenapa 11 orang ni begitu menyayangi Rasulullah walaupun tiap-tiap orang Nabi hanya bagi satu bilik saja di Madinah Al-Munawwarah. Bukan sebuah banglo besar. Tuan-tuan pergi Masjid An-Nabawi, keluar pintu Baqi', keluar Babul Baqi', tuan-tuan belok kiri, di situ adalah rumah Ummahatul Mukminin, isteri-isteri Rasulullah. Bukan rumah, bilik-bilik mereka. Walaupun Nabi hanya bagi bilik saja kepada 9 orang isteri. Kata Sayyidatuna Aisyah, rumah isteri-isteri Rasulullah adalah biasa untuk 3 hari tidak dihidupkan api. Kerana tidak ada makanan untuk dimasak. Ketika Allah memberi pilihan kepada isteri-isteri Nabi untuk meninggalkan Rasulullah, maka ke-9 memilih untuk kekal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana isteri kedua Rasulullah selepas kewafatan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, Nabi berkahwin dengan Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Saudah bintu Zam'ah ni orang tua. Dia lebih tua daripada Rasulullah. Tua dan tak larat Saudah. Sehingga kalau unta duduk, dia tak boleh naik unta tu sendiri. Sehinggalah suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan berteleku di hadapan unta, duduk di bawah, dan kemudian Saudah datang pijak di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk naik di atas unta tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau saya suruh bukalah pintu kereta kat isteri, buka sendirilah ustaz. Buka-buka pintu pula. Dah lah tak buat sarapan pagi tadi. Banyak lemak ustaz. Orang perempuan ni bukan boleh lemak-lemak. Saya suruh satu arahan, 4 dia jawab. Tolonglah buka pintu isteri. Dia mengandungkan anak kita, melahirkan anak kita, menyusukan anak kita. Itu jawapan Sayyidina Umar. Kalau isteri dia berleter, Sayyidina Umar dileteri isterinya. Kerana wanita itu dilahirkan sebagai seorang pemirato yang bagus. Sayyidina Umar jawab begitu. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok Rasulullah, Nabi SAW, isteri Nabi, seorang yang tak larat, Saudah bintu Zam'ah. Mungkin tuan-tuan tak pernah dengar nama kan. Banyak isteri Nabi. Ni saya cerita malam ni. Itu baru layak untuk Nabi sebut, wa ana khairukum li ahli.
Aku yang paling baik di kalangan kalian kepada ahli keluarga aku. Kita tak boleh nafi kebaikan Nabi. Tak ada seorang yang buat seperti Rasulullah. Nabi boleh duduk di hadapan sahabat untuk isteri dia pijak paha dia naik unta tadi. Bahkan sahabat tidak melakukannya. Rindu kita kepada Nabi membuak-buak bila dengar cerita tentang Rasulullah. Teringin tengok wajah Nabi. Teringin berjumpa dengan Nabi. Kalau jumpa tak bagi salam, tengok rupa pun cukuplah, wahai Allah. Rasul kami sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila Sayyidatuna Aisyah Sayyidatuna Aisyah ni dia cerita sikit dah rahsia-rahsia dalam rumah, dia tak boleh cerita semua. Hak romantik Rasulullah tu Sayyidatuna Aisyah cerita sikit saja. Kalau mandi Nabi akan masuk mandi bersama. Mandi bersama. Subhanallah. Tak pernah buat seumur hidup. Kita. Jangan malam ni pula, lewat dah ni. Sehari balik-balik, Mama, mandi? Buat apa pula ayah, kan? Nak praktis sunnah Nabi. Esok pagilah ya. Okey, esoklah. Kalau suami ajak mandi tu, bolehlah sunnah Nabi. Satu. Yang kedua, sikit yang Sayyidatuna Aisyah cerita, kuntu urajjilu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Sayyidatuna Aisyah kata, aku selalu sikat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikat rambut suami. Tak apalah ustaz, suami Sayyidina Aisyah Rasulullah wangi, suami kami rambut pun tak shampoo. Betul. Kalau nak bagi alasan sampai kiamat tak habis. Kalau nak bagi alasan sampai kiamat tak habis. Sikat rambut suami. Subhanallah. Jujur, dalam dewan ni saya soalan untuk muslimat, berapa orang yang pernah sikat rambut suami yang kat tangan? Jujur. Semua sekali. Tengok, tak sampai 10 orang. Cuba tengok, tak malunya mereka. Jadi saya nak semua balik sikat rambut suami. Kalau suami tak ada rambut ustaz, kalau tak ada rambut, jenggot boleh. Tak melawak ni, betul. Tuan-tuan, apa yang Nabi buat ada rahsia dalam kehidupan kita. Ada rahsia dalam kehidupan kita. Ada rahsia. Kerana laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa isteri-isteri Nabi duduk dalam rumah, duduk dalam bilik kecil pun mereka sayang Nabi. Mereka sayang Nabi, mereka sayang suami mereka. Nabi punya harta yang banyak, tetapi setiap kali dapat harta yang banyak itu, Rasulullah akan habiskan infak fi sabilillah. Ada ratusan contoh Nabi mempunyai kekayaan dan harta yang banyak, tapi Nabi habiskan. Ada sekali itu orang hantar seekor kambing yang telah pun dimasak di rumah Nabi, hantar ke rumah Nabi. Seekor kambing yang telah pun dimasak. Nabi balik, Nabi tanya Aisyah. Kemudian Nabi kata, wahai Aisyah, sedekahkan ke semuanya. Sayyidina Aisyah sedekah semua. Sayyidina Aisyah tinggal sikitnya, satu bahagian kecil saja. Nabi balik kali kedua, Nabi tengok ada satu bahagian berbaki. Nabi kata, wahai Aisyah, kamu dah sedekah semua? Sayyidatina Aisyah kata, ya wahai Rasulullah, semua dah disedekahkan kecuali bahagian kecil ni. Nabi pun kata, wahai Aisyah,
Kesemua kambing itu milik kita di syurga kecuali yang ni. Kecuali yang ni, sebab yang ni kita makan. Masya Allah. Tarbiyah Nabi. Tarbiyah Nabi. Kalau tengok suami nak bagi RM1,000 untuk pembinaan rumah, isteri jangan pegang tangan suami. Jangan abang, 100 cukup. Yuran sekolah tak bayar lagi, yuran mengasuh anak tak bayar lagi. Jangan. Suami nak bagi RM1,000, abang, simpanan abang ada banyak, bagi RM2,000. Hak suami ni kata ni semangat lebih dah ni. Macam pelik je semangat ni. Mic sampai jatuh, tuan-tuan tak beritahu. Tadi yang kedua, sikat rambut Nabi. Sikat rambut suami. 1% saja wanita malam ni yang buat. Yang pernah buat. InsyaAllah sunnah itu. Hidupkan dan niatkan, wahai Allah, semoga keberkatan yang ada dalam ahli keluarga Rasulullah SAW juga mengalir dalam ahli keluarga kami. Suami-suami jangan buat pelik, jangan cari bomong pula lepas isteri sikat. Esok pagi isteri sikat, pukul 11 dia bawa pergi jumpa ustaz. Ustaz baca sikit ustaz ni. Dia suruh baca, dia suruh ruqyah, takut kena rasuk ustaz. Pelik sangat sikat rambut saya ni ustaz. Siap bubuh minyak lagi. Sebab tu kalau nak datang mengaji, datang belajar, kena dua-dua. Kalau isteri saja datang, isteri balik sikat, si suami dah berzikir-zikir dah malam tu. Dan kata Sayyidatuna Aisyah, bila kami minum, aku akan angkat bekas. Hari ini kita panggil gelas lah, dulu panggil qadah. Qadah ni bekas, qadah. Bila kami minum, aku akan angkat bekas minuman itu. Minum tak kira lah, sama ada kurma, air kurma ataupun air, macam dulu pun ada juga jus-jusnya zaman Nabi. Minum. Dan apabila aku minum daripada satu bekas, Nabi SAW akan mengambil cawan yang sama. Lalu Rasulullah memusingkan bekas bibirku, mengangkat cawan itu dan meletakkan bekas bibirku pada bibirnya. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kalah Syahrukh. Syahrukh Khan dia tompas air tu dalam filem je. Tompas air tu kan, saya pun tak tahu. Sekejap, mikrofon jatuh lagi. Okey, baik. Maaf. Subhanallah. Fayada'u fahu ala mawdi'i fiyya fayashrabu minhu. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ni lah yang saya sebut ni, baru 1% rahsia Rasulullah di dalam rumahnya. Apabila berada di dalam rumah, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No? Barulah isteri-isteri ni sangat redha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu dengan anak, Nabi ada 7 orang anak, 3 lelaki dan 4 perempuan. Saya sebutkan kepada tuan-tuan satu fakta yang tuan-tuan saya rasa ramai tak tahu, iaitu 7 anak Rasulullah, 6 dimatikan oleh Allah di hadapan Nabi SAW. Tuan-tuan tahu fakta tu? Kita dalam dewan ni tak ada siapa pun Allah uji begitu. Siapa dalam dewan ni Allah bagi 5 anak, 4 Allah dah matikan depan dia. Ada. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila baca sirah, membuat-buat rindu dan kasih kita kepada Nabi, membuat-buat rindu dan kasih kita kepada Rasulullah.
Allah uji Nabi dengan ujian yang berat. Tuan-tuan bayangkan, anak lelaki Nabi ketiga-tiganya wafat. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Kenapa ulama susun begitu? Kerana yang pertama meninggal adalah Qasim, yang kedua meninggal adalah Abdullah, yang ketiga meninggal adalah Ibrahim. Ulama kita ni kalau dia susun apa, dia buat apa pun, tuan-tuan jangan. Sebab tu hari ni ada orang dia suka komen, condemn dan bid'ahkan amalan ataupun benda yang ulama dulu susun. Ulama dulu susun, semua ada sebab. Kenapa kalau majlis tu dia buat tahlil? Kenapa di dalam majlis tu dia selepas kematian dikebumikan dia buat talqin? Kenapa para ulama ni disusun benda-benda ni? Kesemuanya ada sebab. Kita belajar, anak Rasul kita ada 7 orang, Qasim, Abdullah, Ibrahim, disusun. Begitu ulama susun. Rupanya yang meninggal pertama sekali Qasim, yang meninggal kedua Abdullah, yang meninggal ketiga anak Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Dia mesti ada sebab. Nabi dapat anak yang pertama Qasim, dah boleh berjalan dah Sayyidina Qasim ini, tetapi belum bercerai susu. Maksudnya umur setahun lebih. Setahun lebih dah boleh berjalan. Tuan-tuan bayangkan, anak yang dah boleh berjalan setahun lebih ni, dah boleh senyum ke belum? Senyum. Dah boleh panggil ayah ke belum? Dah boleh panggil. Mati, wafat Sayyidina Qasim. Merambu-rambu dan meleleh-leleh air mata Nabi SAW. Bergetar badan Nabi ketika menangis. Bergegar badan Nabi. Tapi Nabi tak laung, Nabi tidak meraung. Tetapi Nabi manusia biasa. Manusia, tuan-tuan, Nabi bukan malaikat. Nabi manusia biasa yang meninggal itu adalah darah daging dia. Tuan-tuan, kita anak 3 hari pun teringat teruk-teruk dah. 3 hari. Tak 3 lah macam saya sebut tadi. Sehari pun dah teringat dah. Kalau meninggal anak yang bermain itu. Begitulah Rasulullah SAW. Bukan seorang, tuan-tuan, 6. Allah uji Nabi. Kemudian Nabi dapat Abdullah. Abdullah meninggal lebih muda. Baru beberapa bulan meninggal. Kemudian tahun yang seterusnya, selang beberapa tahun, Nabi dapat Ibrahim. Ibrahim ini daripada Mariyah Al-Qibtiyah, bukan Khadijah. Bukan Sayyidatina Khadijah, Mariyah Al-Qibtiyah. Dan Ibrahim inilah anak Rasulullah yang dia umur 18 bulan dalam kitab sirah sebut dia meninggal. Kali ini Nabi menangis tetapi tidak mengeluarkan suara. Anak, tuan-tuan, manusia yang paling kaya dengan kasih sayang adalah di kalangan Rasul. Tuan-tuan boleh bayang macam mana anak mereka meninggal di hadapan mereka. Kemudian Allah uji tahun 2 Hijrah Sayyidatuna Ruqayyah, anak Nabi Ruqayyah. Yang tu dah sempat berkahwin dah besar. Kemudian tahun 8 Hijrah anak Rasulullah nama Zainab dah besar, dah berkahwin. Kemudian tahun 9 Hijrah Ummu Kulthum. Maka tinggallah seorang anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang saja. Tinggallah Sayyidatuna Fatimatul Batul. Fatimatu Zahra meninggal. Dan Sayyidatuna Fatimah ini keluarga Rasulullah. Yang Rasulullah diuji dengan pelbagai ujian. Bukan kamu yang berat ujian, bukan saya yang berat ujian, tetapi yang paling berat ujiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu belum cerita Nabi dipukul. Itu belum cerita Nabi diusir. Belum cerita Nabi pernah memakan ranting-ranting kayu dan daun-daun ketika di pulau selama berapa tahun di Mekah Al-Mukarramah. Selepas Nabi wafat 6 bulan, wafatnya Sayyidatuna Fatimah yang merupakan anak yang paling Nabi sayang. Tuan-tuan tahu macam mana Nabi dengan anak dia? Ini yang terakhir untuk malam ni. Poin yang terakhir untuk malam ni.
Bagaimana Rasulullah dengan anak dia Fatimah ni salah satu contoh. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu ahadan kana ashbaha kalaman wa hadithan bi Rasulillah." Aku tak pernah tengok satu orang yang gaya bercakapnya yang paling menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam min Fatimah radhiyallahu anha wa alaiha salam, daripada Sayyidatuna Fatimah. Manusia yang bila bercakap seperti Rasulullah, beliau adalah Fatimah Az-Zahra. Masya Allah. Kalau bercakap, cara minggu lepas saya berhimpun adik-beradik dengan anak-anak saudara apa semua, dengan mak apa semua satu tempat. Kemudian bila berhimpun ramai-ramai ni, saya ada adik lelaki. Bila saya bercakap tak tanpa nampak muka, saya bercakap dengan anak saudara, orang tanya, "Tu siapa tu? Wadi ke Muaz?" Orang confused. Suara dekat-dekat sama. Saya nak beritahu, kadang-kadang yang ada darah daging ni kadang-kadang suara tu sama. Dia bunyi suara, lantunan suara sama, bunyi suara sama. Maka yang bercakap sama macam Nabi bercakap adalah Sayyidatuna Fatimah. Tak ada siapa dalam dunia ni yang melebihi Sayyidatuna Fatimah. Dan Sayyidatuna Fatimah, cara berjalannya sama macam Rasulullah SAW. Masya Allah. Dan paling dikasihi oleh Nabi SAW. Apabila Nabi berada di satu tempat, Nabi duduk dalam rumah sebagai contoh, Sayyidatuna Fatimah datang melawat Nabi. Sayyidatuna Fatimah duduk rumah Sayyidina Ali dengan suami beliau. Kalau dia main rumah ayah dia, kalau Nabi nampak je datang Sayyidatuna Fatimah, nampak je datang anak perempuannya, kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi akan bangun. Nabi mesti bangun. Bukan kerana hormat atau takut, tetapi kerana kasih kepada anak tadi. Tuan-tuan, kita nak bangun anak kita datang. Kita tidur di ruang tamu sampai dia gerak pun kita tak bangun. Bapa ni, saya bawa kakak bawa laksa ni, bangunlah untuk makan. Taklah situ, letih ni. Rasulullah anak wanita, anak gadis beliau, tiap-tiap kali datang, kata Sayyidatuna Aisyah, qama ilaiha, Nabi mesti bangun. Dan Nabi pergi kepada Fatimah, dan Nabi akan kucup Sayyidatuna Fatimah. Di sini. Siapa yang buat? Orang lelaki angkat tangan semua. Yang anak perempuan dia ni dewasa, ni sudah dewasa. Anak perempuan Nabi yang sudah dewasa, inilah yang Nabi hormat dan Nabi kasih. Berapa orang kita yang hidupkan sunnah ini? Kemudian kita tertanya-tanya, keluarga tak bahagia pun Ustaz. Tiada sunnah Nabi yang kamu buat dalam rumah kamu. Kamu menunggu kebahagiaan dan keberkatan sunnah untuk masuk dalam keluarga kamu. Kata Sayyidatuna Aisyah, tiap-tiap kali Fatimah sampai, Nabi mesti bangun, Nabi mesti pergi, Nabi mesti kucup Sayyidatuna Fatimah, anak beliau. Sini. Dan begitulah, begitulah bila Nabi pergi ke rumah Sayyidatuna Fatimah. Bila Nabi pergi ke rumah Fatimah, begitulah yang dilakukan oleh anak beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mesti pergi ke ayah dia dekat pintu, dia mesti segera pergi ke ayah dia, dan dia mesti cium ayah dia, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa sekadar tu dulu untuk ceramah pada malam ni.